belajar baiki kereta lah sebagai contoh saya cakap. Orang yang dah pandai baiki kereta, kita tengok dia buat tu senang aja. Dia dengar bunyi enjin kereta tu lain sikit pun dah tahu ni masalah kat sini, ni masalah dekat sini. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia terkial-kial lah. Payahnya tengok dia ni buat. Kejap buka sana, kejap buka sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini diberi kesempatan, diberi ruang, diberi peluang untuk terus menyampaikan ilmu, untuk terus sama-sama kita berkongsi. Mudah-mudahan di sana ada rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Walaupun dalam tempoh PKP ini, dalam tempoh yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan, pergerakan itu yang diperintahkan untuk dikawal, tapi ada pun sikap kita, ada pun sikap kita sebagai penuntut ilmu, sebagai hamba, perlu diteruskan untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah hari ini suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang fadilat ilmu itu sendiri. Fadilat ilmu itu sendiri sebagaimana apa yang telah diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita biasa mengaku bahawa imam mazhab kita Imam Syafi'i. Kita ikut kaedah Imam Syafi'i dalam melaksanakan ibadah. Macam mana tata cara solat kita cakap kita ikut kaedah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi apalah salahnya untuk kita mengambil sedikit lagi mutiara-mutiara kata daripada seorang alim Rabbani ini. Dia bukan sahaja seorang yang alim, bahkan seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melihat bahawa kepribadiannya itu seorang yang sangat warak, seorang yang sangat berilmu dan sangat suka untuk menyampaikan ilmu. Oleh itu telah disusun satu buku yang menghimpunkan beberapa wasiat Imam Asy-Syafi'i ini, dan hari ini saya sukalah untuk berkongsi berkenaan tentang bab belajar dan mengajarkan ilmu. Imam Syafi'i sebut, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dan membuatkan kamu cemerlang di dunia dan akhirat. Di samping ia menjadi amalan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Inilah yang dia biasa. Bahkan Nabi SAW sendiri pun sebut, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Macam mana cara nak jaga Allah? Belajar syariat Allah, belajar tauhidkan Allah, belajar amal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan belajar. Sebab tu saya suka sebut kepada pelajar-pelajar saya, orang-orang yang dah pandai solat, dia tak payah solat. Orang-orang yang dah pandai sembahyang, dia tak payah sembahyang. Bila sebut kata tak payah, bukan tak perlu, tapi payah dekat situ tak susah. Dia sedar sendiri akan tanggungjawab dia, akan kewajipan dia, bahawa sebagai seorang hamba dia kena solat. Itu yang kata tak payah tu. Dia dah pandai, maka dia tak payah. Apa maksudnya? Bila dia dah pandai, maksudnya kata dia tak susah. Macam orang yang belajar baiki kereta lah sebagai contoh saya cakap. Orang yang dah pandai baiki kereta, kita tengok dia buat tu senang aja. Dia dengar bunyi enjin kereta tu lain sikit pun dah tahu ni masalah kat sini, ni masalah dekat sini. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia terkial-kial lah. Payahnya tengok dia ni buat. Kejap buka sana, kejap buka sini. Menunjukkan bahawa dia tak pandai lah tu. Sebab tu yang dia nampak payah. Bahkan tuntut ilmu ini juga dia menjadi amalan orang soleh.
amalan para nabi. Kita biasa baca dalam doa solat duha kita. Dalam doa solat duha kita, apa yang kita minta? Atini ma ataita min ibadika solihin. Bagi kepadaku, ya Allah, bagi kepadaku apa yang kau bagi kepada hamba-hambamu yang soleh. Kita tengok orang soleh, dia tak banyak harta. Bukanlah saya kata orang soleh ni miskin belaka. Ada yang berharta, tapi secara literalnya, secara lahirnya, kita tak nampak orang soleh ni semua kaya-kaya. Yang kaya-kaya ni, bahkan kita tengok 10 orang kaya dalam Malaysia ni pun, semuanya di kalangan bukan Islam. Adalah seorang, mungkin ada seorang Tan Sri Mohtar Buhari tu, tapi yang lain semua bukan Islam. Nak kata mereka ini tak kaya harta tapi kaya jiwanya. Jadi kita ikut, jadikan panutan, jadikan ikutan bahawa dengan menuntut ilmu kita boleh ambil sedikit manfaat, ambil sedikit keberkatan daripada orang-orang soleh. Jadi bila bercerita berkenaan tentang belajar dan mengajarkan ilmu ini, disebut dalam kalimah bahasa Arab, dia disebut sebagai ta'lim wa ta'allum. Apa maksud ta'lim? Apa maksud ta'allum? Ta'lim itu belajarlah. Ta'allum itu mengajar. Ta'lim berarti menuntut ilmu, dan ta'allum berarti mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah kita mengaji apa sekalipun. Kita mengaji sains ke, kita mengaji kejuruteraan chemical ke, kita mengaji undang-undang ke, bahkan kita mengaji tasawuf. Selagi mana ilmu-ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi sekalipun macam saya sebut tadi, kalau kata orang tu mengaji tasawuf tapi menyebabkan diri dia makin bangga diri, patutnya orang yang mengaji tasawuf ni dia makin rendah hati, makin tawaduk, tapi dia makin bangga diri pula. Dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang yang warak, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah termasuk di kalangan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Tak kira lah ilmu tu ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu matematik ke, ilmu sains dan apa saja ilmu, selagi mana ilmu tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita, dan inilah ciri-ciri ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Bahkan antara salah satu kaedah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut ilmu di atas muka bumi ni, dengan cara apa? Dia mematikan ulama'-ulama'. Banyak di kalangan para ulama' yang dimatikan. Maka ketika itu Allah SWT sedang mengangkat cabang-cabang ilmu tersebut. Dan bila kita sebut berkenaan tentang pembahagian ilmu ini, kita sebut sebagai cabang-cabang ilmu ini, Imam Syafi'i sebut ilmu ini dia ada 2 cabang. Secara besarnya, secara umumnya, dia ada 2 cabang. Apa yang pertama? Disebut sebagai ilmu masail. Ilmu masail ni apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan hukum hakam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perundangan, ataupun bahasa mudah kita cakap, ilmu-ilmu yang menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, kita berhadapan dengan masalah perundangan, isu semasa terkini berkaitan tentang pemandu mabuk. Pemandu mabuk, macam mana kita nak selesaikan pemandu mabuk? Jadi kita lihat dari sudut kaedah fiqahnya macam mana. Nak selesaikan isu pemandu mabuk ini yang akhirnya menyebabkan kemalangan dan kematian, merosakkan harta awam, macam mana nak selesaikan? Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengharaman arak itu sendiri. Arak ni kena selesaikan dulu. Bila selesai arak, maka tak ada pemandu mabuk. Bila tak ada pemandu mabuk, dan the index, kadar kemalangan dapat diturunkan. Ini adalah disebut sebagai ilmu masail, ilmu yang menyelesaikan masalah. Apa-apa sahaja ilmu yang dapat menyelesaikan masalah kita sebut sebagai ilmu masail. Bahkan kalau kata tak cerita pemandu mabuk pun, cerita mungkin rumah kita, kita duduk dekat rumah, tiba-tiba blackout, tiba-tiba lampu padam,
Kan? Kenapa lampu padam? Oh, masalah pada kita bila lampu padam. Bila kita cek, current ada. Bil dah bayar. Lepas tu buka, lampu dapur hidup. Lampu depan dia tak hidup. Oh, mungkin lampu terbakar lah ni. Kita ada ilmu sebut, kita buka lampu tadi, kita buka mentol tadi dan kita beli yang baru, kita pasang mentol yang baru. Ketika itu kita sedang menyelesaikan masalah. Ini disebut sebagai ilmu masail. Yang kedua adalah ilmu fadail. Ilmu fadail ni apa? Ilmu yang berkaitan tentang fadilat dan ganjaran. Ilmu yang berkaitan tentang fadilat. Banyak fadilat-fadilat, banyak ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Tinggal lagi nak tak nak sahaja. Nak tak nak sahaja. Antara fadilat yang besar, tak payah pergi jauh lah, kita tengok dalam fadilat bab solat berjamaah. Apa yang Nabi janjikan? Nabi janjikan solat berjamaah itu 27 kali ganda. 27 kali ganda lebih besar fadilatnya berbanding kita solat sendirian. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut bagi orang-orang yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berwuduk menuju ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat berjamaah, Allah SWT bagi 3 ganjaran. Apa ganjaran tersebut? Yang pertama, Allah Ta'ala akan bagi 1 pahala. 1 langkah 1 pahala. 1 langkah 1 pahala. 1 langkah 1 pahala. Katalah kalau kita nak keluar ke masjid rumah kita tu ada 100 langkah, tak pasal-pasal, dapat free je 100 pahala. Kemudian apa yang Allah Ta'ala janjikan lagi? Allah Ta'ala janjikan hapus 1 dosa. Tadi dah tambah 1 pahala, ni hapus pula 1 dosa. Dia kalau pahala dan dosa ni saya suka kiaskan pada duit lah, pada duit. Kita kerja, kita dapat duit. Dan duit tu kita buat apa? Literalnya orang hari ni kalau dia ada hutang, bila dia dapat duit dia akan bayar hutang. Tapi bila mana kita melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, duit dah lah dapat, hutang pun dibayarkan. Allah, seronok. Dapat 1 dosa, hapus 1 pahala. Tiba-tiba 100 ni hilang. 100 dosa, dapat 1 pahala dan hapus 1 dosa. Tiba-tiba dosa ni hilang. Dan yang ketiga, apa Allah Ta'ala janjikan? Allah Ta'ala janjikan untuk diangkat 1 darjat. Angkat 1 darjat. Darjat yang macam mana? Darjat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Darjat yang semakin lama Allah makin pandang. Allah makin pandang. Allah makin pandang. Ini yang kita nak. Kita nak Allah SWT tengok kita. Kita nak Allah SWT pandang kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, tuan-tuan. Kita tak masuk syurga dengan sebab amal. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Tuhan kamu redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang macam mana ni? Hamba-hamba minas solihin, hamba-hamba orang soleh. Wadkhuli jannati, mana tempat dia? Syurga. Syurga. Dan Allah Ta'ala sebut siapa yang layak masuk syurga ni. Yang masuk syurga ni Allah sebut dalam ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannat, bagi mereka ini adalah syurga. Dan dalikal fawzul kabir. Inilah adalah kejayaan yang terbesar. Ini yang kita seronok nak duduk dengan orang soleh ni. Suka seronok dengan duduk dengan orang soleh. Mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti, kalaulah kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang Allah redha, dia ingat pada kita. Dia boleh sebut nama kita. Ya Allah, dulu masa aku hidup dekat dunia, si fulan sekian inilah yang banyak bersama aku. Si fulan sekian inilah yang banyak membantu aku dalam menegakkan syariatmu, ya Allah. Hari ni aku tak nampak dia, ya Allah. Tolong carikan dia untuk aku, ya Allah. Mudah-mudahan. Dan di atas sebab kita bersohbah, kita bergaul baik dengan orang soleh ini, kita pun mendapat terbias rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Macam kita musim-musim bantuan ni lah, musim-musim bantuan PKP ni, kita kenal, bila mana kita dapat bantuan banyak, kita tanya, jiran sebelah sana dapat tak?
Kita ingat adik-beradik kita yang kat sana tu dapat tak? Kita akan ingat. Dan kalau dia tak dapat, kalau bila kita telefon, kita cakap, kau tak dapat. Tak apa, nanti aku tolong bertanyakan untuk boleh dapat sama. Yang inilah kita nakkan di negeri akhirat kelak. Kemudian bila sebut berkenaan tentang belajar ini, ta'lim dan ta'allum ini, ta'lim tak bukan dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan dia, tuan-tuan. Bukan kita buat apa-apa pun mesti ada tujuan dia. Mesti ada matlamat yang kita nak tuju. Yang buat perkara sia-sia ni di kalangan orang-orang yang rugi. Orang rugi je yang buat benda-benda sia-sia ni. Tapi kita nak jadi orang mukmin yang beruntung, kita perlu buat sesuatu tu ada tujuan, ada hadaf dia. Dan di antara hadaf, tujuan, matlamat mencari ilmu ini, dia ada 3. Yang pertama, kenapa kita nak belajar, kenapa kita nak mengajar, tak lain tak bukan kita nak masukkan cahaya Al-Quran, tuan-tuan. Kita nak masukkan cahaya Al-Quran. Quran sebut alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah zalikal kitab, itulah kitab, itulah buku, la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Apa tujuan kitab ni? Kitab yang tak ada ragu ni apa fungsi dia? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Kita nak masukkan cahaya Al-Quran ini ke dalam hati kita, tuan-tuan. Ke dalam hati kita sama-sama. Mudah-mudahan hati ini terus terpandu untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa cinta kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasa suka nak ikut amalan-amalan orang soleh, tuan-tuan. Nak masukkan cahaya Al-Quran, nak masukkan cahaya hadis dalam hati supaya timbul rasa gairah. Gairah apa, tuan-tuan? Gairah nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gairah berlumba-lumba ke arah kebajikan. Quran pun sebut fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebajikan. Bukan lumba motor atas jalan raya. Bukan lumba kita ada kereta baru, kita nak tunjuk kereta kita paling laju. Tidak, tapi kita nak berlumba mendapatkan kebaikan, tuan-tuan. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa matlamat dia? Matlamat kita belajar tak lain dan tak bukan adalah untuk menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa sebut, doakan aku dapat mati dalam Islam, dapat mati dalam iman, mati jadi orang soleh. Kenapa cerita mati kalau masa hidup ni tak hidup betul-betul sebagai orang soleh? Nak mati atas jalan iman, hidup tu kena hidup atas jalan iman dulu, tuan-tuan. Tak boleh secara fitrahnya orang soleh dia akan mati cara soleh. Orang fasik dia akan mati cara fasik. Orang kafir dia akan mati cara kafir. Pernah tak tuan-tuan tengok Ah Chong sebagai contoh, toke kedai runcit. Toke kedai runcit kat tempat kita ni namanya Ah Chong. Dia hidup sebagai seorang Cina lah, sembah tok pekong. Dia didik anak dia pun dengan cara Cina, hantar anak pergi sekolah Cina, tak semayang. Hidup secara bukan Islam. Tiba-tiba bila mati dia, orang tak pergi masjid. Tak ada, tuan-tuan. Mustahil. Mustahil. Mustahil akal boleh terima. Orang Cina yang hidup secara bukan Islam, tiba-tiba bila matinya dihantar ke masjid untuk diuruskan jenazah. Tiba-tiba dikuburkan bersama-sama dengan orang Islam. Begitu juga dengan orang Islam. Sekalipun dia ini kita tahu orangnya terjalah, kita cakap. Kita orang tahu orangnya ni taklah soleh mana, tapi kita tahu dia Islam. Tapi orang pun tak tergamak, tuan. Tak tergamak nak pergi kuburkan dekat kubur Cina. Tetap panggil tok imam juga untuk uruskan jenazahnya. Tetap panggil tok imam untuk uruskan jenazahnya. Jadi cara mati dan cara hidup ni dia berhubung kait. Dia ada hubung kait. Jadi sebelum kita doakan aku istiqamah dapat mati dalam Islam, dapat mati dengan cara Islam, hidup dulu dengan cara Islam, tuan-tuan. Hidup dulu dengan macam mana kaedah orang Islam, hidup macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup.
insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita cara mati husnul khatimah. Allahumma amin. Kita doa sama-sama. Dan apa amalan sunnah-sunnah yang kita nak hidupkan bila mana kita belajar ilmu ni, nombor satu ialah sunnah dakwah tu sendiri, tuan-tuan. Dakwah, apa kerja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Sunnah dakwah lah. Nabi mula-mula hidup, Nabi mula-mula diutuskan sebagai seorang rasul. Apa kerja yang dia buat? Dia buat dakwah. Apa ini dakwah? Sampaikan Islam. Hari pertama dia dapat wahyu, dia dah sampaikan dakwah. Sampai hari terakhir dia hidup pun dia masih lagi sampaikan dakwah, masih lagi sampaikan Islam kepada orang. Ialah ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar itu sendiri. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi seorang pendidik, tuan-tuan. Nabi seorang pendidik kepada umat, Nabi seorang pendidik kepada ahli keluarga, dan Nabi seorang pendidik kepada masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, apa sunnah Nabi yang lain adalah sunnah ibadah, termasuklah solat, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan yang keempat adalah khidmat. Khidmatnya apa? Buat kerja-kerja kemasyarakatan lah. Buat kerja-kerja kemasyarakatan, buat gotong royong, pergi ziarah orang sakit, bersedekah. Ini adalah kerja-kerja khidmat. Dan yang ketiga, apa makna taklim ini, tuan-tuan? Apa hadaf, apa tujuan kita melaksanakan aktiviti taklim dan ta'allum ini? Apa tujuan kita laksanakan aktiviti belajar dan mengajar ini adalah supaya kita dengar banyak kali, tuan-tuan. Kita dengar banyak kali, kita dengar ulang-ulang kali, supaya timbul dalam hati rasa yakin, tak ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dengar benda sama pun. Kadang-kadang berkira orang seorang ni, ustaz ni cerita benda sama juga, aku pernah dengar dah. Nanti kan ustaz lain datang dia cerita benda ni juga. Tak apa, tuan-tuan, dalam kaedah belajar memang kena dengar banyak kali. Saya lah pengalaman mengajar jadi cikgu sekolah setakat ni, saya paling banyak pun buat 3 test lah. Buat 3 test, 3 ujian. Buat 3 ujian. Ujian kali pertama kita tak dedah lagi lah soalan. Cuma kita bagi hint-hint saja. Bagi hint, bagi budak jawab, bagi pelajar-pelajar kita jawab. Tak ada pun yang dapat markah 100. Yang kali kedua, kita cakap soalan test kali ni lebih kurang je macam test yang pertama dulu. Ustaz ulang balik je, paling-paling pun tukar sikit. Tukar, kalau jawapan soalan ujian yang lepas jawapan dia A, kali ni ustaz tukar jawapan dia pergi B. Dalam macam tu pun tak dapat lagi 100%. Ujian yang kali ketiga, kali ni ustaz bagi ujian soalan sebiji macam ujian kali kedua dulu, pun tak ada, tuan-tuan. Tak dapat juga 100. Tak dapat juga 100. Tapi nak begitu, bila mana makin banyak kita ulang, makin banyak kita dengar, kita semakin yakin dan boleh tingkatkan prestasi. Walaupun tak dapat 100%, boleh untuk kita tingkatkan prestasi, boleh untuk kita hadam. Sebab manhaj ilmu ini dia ada 2, tuan-tuan. Manhaj ilmu ini kita belajar, yang pertama manhaj al-hifzi. Apa hifzi? Manhaj ni kaedah, tuan-tuan. Manhaj al-hifzi ni apa? Hafal. Sebab tu orang yang pandai Al-Quran biasanya dia hafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran ini dia pandai berkenaan tentang Al-Quran. Sebab manhajnya adalah manhaj al-hifzi. Kemudian manhaj al-fahmi, manhaj pemahaman. Dah hafal, dia faham perfect, tuan-tuan. Keren. Kalau orang Arab mesti cakap meyah-meyah. Keren. Memang perfect. Bila mana dia hafal, dia faham. Inilah adalah tujuan ilmu yang paling tinggi. Tujuan ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sekadar itu untuk perkongsian awal ini. Mudah-mudahan dalam akan datang kita akan bertemu lagi. Kita akan bincangkan lagi berkenaan tentang wasiat-wasiat yang lain, ataupun berkenaan perkara-perkara yang lain, untuk dijadikan bahan perkongsian kita bersama. Hari ini saya kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan tentang wasiat Imam Syafi'i yang pertama itulah, iaitulah at-ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a.
Ya Allah, kau manfaatkanlah kepada kami apa yang telah kami pelajari, dan kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kau berilah kepada kami kefahaman yang luas untuk diamalkan dalam kehidupan kami. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang lemah itu datang daripada kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.